Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menyambung lagi sedikit daripada kita punya muzakarah, ulang kaji kita berkaitan dengan puasa. Walaupun ada dekat raya dah, tapi tetap juga kita kena, ilmu ni dia tidak ada had masa. Tak semestinya raya baca puasa cerita tentang puasa, masukkan bulan lain dah tak cerita tentang puasa. Tidak, kita kena berterusan ilmu ni. Barulah bila banyak kali diulang, lagi kuatlah pemahaman dan hafazan kita, ingatan kita tentang ilmu tersebut. Okey, jadi kita nak sambung. Hari tu kita dah sampai di bab memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Okey, jadi kita nak sambung juga. Kita nak menyambung perbahasan tu. Di dalam kitab tu juga memberitahu bahawa kalau kita menelan air liur yang tidak bercampur dengan apa-apa, maka itu dibenarkan, itu dimaafkan. Contoh apa? Di dalam misal dia kata mestilah air liur itu 100%-nya daripada 100%-nya air liur sahaja, dan mestilah air liur itu datangnya daripada kilang dia. Kilang air liur ni, kalau semua nak tahu, kilang air liur adalah di bawah daripada lidah. Kita angkat lidah atas bawah ni, tempat bawah ni, maka itulah tempat kilang air liur yang diberitahu oleh guru lah. Okey, so jadi kita boleh telan air liur, tidak ada masalah. Tetapi kita kena pastikan air liur itu tidak bercampur dengan makanan yang pertama. Kalau kita dah sahur, sebaiknya kita kumur-kumur lah. Kumur-kumur, gosok gigi, kita hilangkan segala asar-asar. Kena pula tengah sahur tu makan daging. Lagilah bercampur-campur macam-macam dekat sela gigi tu. Maka kita pun makan, kita pun telan air liur yang bercampur dengan daging tersebut, maka membatalkan puasa. Pastikan di celah-celah gigi kita itu tidak ada benda-benda lebihan makanan sebagainya. Okey. Yang seterusnya apa? Seterusnya kita kena pastikan juga air liur kita itu tidak bercampur dengan darah. Darah-darah ke, kan kadang-kadang bercelah gigi kita dan sebagainya, kita kena pastikan tidak bercampur dengan apa-apa. Okey. Lepas tu orang tanya pula, kalau orang tu ada masalah penyakit gusi berdarah. Orang kata kalau gusi berdarah ni biasanya penyakit jantung. Kita wallahu alam, saya kan ustaz pun tak tahu juga. Tapi kalau orang yang ada masalah gusi berdarah, so tidak ada masalah. Dia boleh, dia dimaafkan untuk tertelan air liur itu, tidak ada masalah. Okey, walaupun air liur itu dah bercampur dengan darah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, kita kena pastikan air liur itu bukanlah air liur yang telah berada di zahir bibir. Zahir bibir ni macam mana? Kita tutup bibir, maka yang dekat luar ni, ini dipanggilkan zahir bibir. Contoh, ada air liur kat sini, kita pun sap, tarik pintu kan, keluarkan lidah, sap, tarik, mau masuk. Maka lepas tu kita telan, maka itu membatalkan. Kerana dia dah di had zahir. Okey, kita tak boleh. Yang boleh ditelankan tu hanya yang berada di dalam mulut sahaja. Okey. Ada juga persoalan orang bertanya, ustaz, kalau air liur tu kita kumpul dekat tengah-tengah air liur tu, kita bawa keluar. Kita bawa keluar macam ni. Contohlah, kita keluar ni, tapi dekat sini banyak air liur kita tu. Lepas tu kita telan air liur tu, boleh ke ustaz? Itu kan air liur tu kan dah dibawa kepada zahir di luar, maka boleh ditelan. Sebab apa? Sebab air liur tu masih berada dekat lidah, dia belum lagi dekat luar di bibir. Tempat dia di tempat yang asal dia, cuma lidah itu saja dikeluarkan. Okey, so itulah sedikit perbahasan berkaitan dengan air liur. So kalau nak telan air liur, boleh ke tak? Boleh. Yang pastikan air liur itu tidak bercampur dengan apa-apa benda sekalipun. Okey, so itu yang pertama. Kita nak cerita pasal air liur tadi.
Okey. Yang kedua pula, kita nak bercerita tentang air air basuhan kumur-kumur dengan air basuhan masuk ke hidung. Kalau kita berwuduk, sunat kita ni memasukkan air, kita berkumur-kumur dan kita memasukkan air ke dalam hidung. So, bila bulan puasa boleh ke? Batal ke tak? Jawapan dia tidak batal, kita boleh buat. Cuma jangan terlampau bersangatan. Bermaksud kita masukkan air ke dalam hidung, maka jangan sampai dia masuk ke dalam ke had zahir hidung. Jangan sampai macam tu. Kita just buat biasa-biasa je. Kumur-kumur tu jangan lebih-lebih pula. Kita kadang-kadang bila dah tengah hari, dah haus, tengah puasa ni, nampak air pipe tu macam berselera, macam air tembikai kita nampak. So kita pun aku nak hidupkan sunnah Nabi lah. Aku nak berwuduk, aku nak kumur-kumur. Time tu pula lah dia rajin nak berkumur-kumur. Sebelum ni tak pernah pula. So dia pun berkumur-kumur. Dia pergi sampai buat tu dia pun telan sikit. Dia telan dengan sengaja, maka batal lah. Okey. Cuma perbuatan kita tu jangan bersangatan. Perbuatan kita tu biasa-biasa saja. Tapi kalau perbuatan biasa-biasa itu menyebabkan tertelan air ataupun air tu termasuk ke dalam hidung sampai ke atas ke tempat yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasa. Sebab apa? Sebab bukan perbuatan tu kita nak. Kadang-kadang kita tak sengaja. Kalau sengaja itu yang membatalkan. Okey. So itu dia. Okey, lepas tu sama juga. Dia bukan sekadar dalam bab wudu, bab mandi pun sama. Contoh, kalau kita ni malam tadi bermimpi. Mimpi apa ni? Kita mimpi best lah kan. Kalau budak-budak kan, mimpi besok basah, ada air mani. Kalau yang dah berkahwin malam tadi bersama dengan isteri dan sebagainya. Lepas tu dah lepas sahur tertidur, terlajak sedar-sedar, dah pukul 8. Lepas tu saya tak mandi wajib lagi, macam mana? Boleh, kau pergilah mandi, tak ada masalah. Pergi mandi, basuh apa yang patut. Ustaz, tapi kalau bila kita masukkan air ke dalam telinga tu, kita nak bersihkan dubur kita tu, kadang-kadang termasuk air sikit ke dalam tu, macam mana Ustaz? Batal tak? Tidak batal puasa. Kerana itu adalah mandi yang dituntut. Tapi kalau sekadar nak mandi biasa je, tiba-tiba tengok kolam renang ni macam seronok je mandi, pergi mandi, tak ada apa-apa pun, saja pergi mandi. Lepas tu kita pun benang-benang, air masuk dalam telinga, dah termasuk sampai zahir, maka itu membatalkan. Kerana mandi itu bukan mandi sunat ataupun mandi yang dituntut. Mandi yang dituntut saja dimaafkan. Okey. So jadi 3 benda. Yang pertama, kalau kita nak telan air liur boleh ke tidak? Ustaz dah bahaskan, boleh, tapi pastikan khalis, clear daripada apa-apa. Yang kedua, nak berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung boleh ke tak? Boleh juga ketika berwuduk, tapi pastikan jangan perbuatan itu bersangatan, hanya sekadar biasa-biasa je. Yang ketiga, Ustaz, kalau saya tak mandi wajib lagi sebelum daripada subuh, selepas subuh baru saya nak mandi wajib, boleh ke? Puasa saya sah ke? Sah puasa awak kena mandi wajib untuk nak membolehkan awak solat. Dan kalau air itu masuk ke dalam telinga ataupun ke dalam dubur sikit-sikit tu, dimaafkan. Okay? So itu saja perkongsian daripada Ustaz. So macam biasa, kita sambung nanti. Dan sila berikan 3 poin yang paling penting dalam Ustaz memberikan di dalam video ni. Apa 3 poin penting? Dan nanti boleh jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.